Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke sesi PDPR Matematik tahun 1 bersama dengan saya Cikgu Haryati. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada hari ini, kita akan belajar tentang topik penyelesaian masalah yang melibatkan operasi tambah dan tolak, dan kita akan menggunakan buku teks Matematik tahun 1 jilid 1 pada muka surat 97 hingga 105. Kemudian kita akan melengkapkan buku aktiviti muka surat 111 sehingga muka surat 114. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir PDPC ini, cikgu harap murid dapat menyelesaikan masalah tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Okey, sebelum itu kita imbas kembali pelajaran kita yang lalu. Kita telah belajar tentang tambah dan tolak. Sekiranya tambah, kita akan berjumpa dengan perkataan-perkataan seperti jumlah, dan, semuanya, kumpul, lebih dan masukkan. Ini adalah semua perkataan yang berkaitan dengan tambah. Sekiranya kita melakukan operasi tolak ataupun kita terjumpa situasi yang melibatkan operasi tolak, kita juga boleh berjumpa dengan perkataan seperti keluarkan, beza, baki, asingkan, tinggal, kurang. Ini adalah contoh-contoh perkataan yang terlibat dengan operasi tolak. Okey, mari kita lihat buku teks kamu muka surat 97. Di situ dikatakan sekiranya kamu dapat baca, Encik Arif ada 7 pen biru dan 5 pen merah. Berapa pen Encik Arif semuanya? Kemudian dia ada buat kotak di sini. Buat kotak 7 kotak biru dan 5 kotak merah. Cara nak kira senang saja. Daripada 7 kotak biru dan 5 kotak merah tu, kita hanya perlu isi nombor ataupun angka di dalamnya seperti yang telah ditulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kotak merah 8, 9, 10, 11, 12. Sudah tentu jawapan dia 12. Baiklah, seterusnya kita juga ada cara yang lain daripada kita nak kira daripada 1 hingga 7 itu. Mungkin kamu juga boleh kira dengan satu lagi kaedah, iaitu kamu terus kira daripada 7. Bermula daripada 7, kamu ambil 5 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah dan terus berhenti pada nombor 12. Ini pun boleh juga diambil sebagai langkah pengiraan. 7 tambah 5 ialah 12. Jadi pen dia ada 12 batang pen merah dan biru. Okay. Sekarang kita lihat pula muka surat 98. Bapa Lina tanam 17 pokok jagung. Jadi cerita. Jadi kita fahami dulu cerita dia. Dia tanam 17 pokok jagung. 4 pokok jagung mati. Okay. 4 daripada pokok jagung tu telah mati. Berapa pokok jagung yang tinggal? Yang tinggal tu maksudnya yang tak matilah. Okay. Jadi dia buat kotak juga macam ni. Ada 17 semua sekali. Kemudian 4 kotak yang sengit ni adalah kotak ataupun pokok jagung yang telah mati. Jadi melalui gambar rajah ini pun kamu boleh kira. Sekejap ya. Okay, kamu boleh kira macam tadi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, yang ni yang mati kan? Ni 1, 2, 3, 4 ni mati. Okay, tak ada dah. Jadi tinggal di sini berapa? Di sini kotak yang ni, kotak yang ke-13. Jadi dapat ayat 13. Ataupun kalau kamu guna cara sini ada 2 cara dibagi. Buat bentuk lazim. 17. Bentuk lazim maksudnya angka yang pertama, 17 ni letak di atas, tanda tolak letak keluar sikit. Kemudian 4 letak di bawah. Okay, jadi 7 tolak 4. Macam hari tu kita pernah belajar, cikgu pernah tunjuk. Ini nilai SAR dan ini nilai 10. Jadi tolak yang SAR dulu. 7 tolak 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolak 4. Maksudnya mati 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal berapa yang tak mati?
3 di sini. Tapi ada lagi 1 dekat nilai puluh. Kita turunkan 1. Jadi jawapan dia 13. Ini cara yang pertama. Ataupun kamu juga boleh kira secara menurun daripada nombor 17. Kira menurun 4 langkah. Okay, turun 4 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Maksudnya berhenti dekat nombor 13. Okay, ini juga cara yang boleh digunakan untuk melakukan operasi tolak. Seterusnya kita tengok pula, dia kata, kita baca sama-sama, Ho ada 10 limau. Dia beri 6 limau kepada Raju. Berapa baki limau Ho? Okay, kamu faham dulu apa yang dia kata. Dia ada 10. Dia beri kepada Raju. Baki, dia tanya berapa baki. Tadi cikgu ada sebut kalau baki ni, maksud dia tolak. Jadi kita akan lakukan operasi tolak. Sebab apa kita kata tolak? Sebab dia beri. Jadi jumlah dekat dia semakin berkurang. Jadi ada 10 limau, beri 6 limau. Berapa baki? Kemudian dia tulis 10. Kita guna cara 1. 10 limau. Ni ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian diberi kepada Raju 6. Yang ni diberi kepada Raju ni 6. Ada 6 biji dalam kotak ni. Dia dah bagi dekat Raju dah. Jadi tinggal dia dekat dia berapa? 1, 2, 3, 4. Jawapan dia 4. Ataupun kamu juga boleh buat kira secara menurun. Ini dalam bentuk lazim. Sekarang buat menurun. Secara menurun daripada 10, turun 1. Baru kira 9. 10 jangan kira lagi tau. Turun baru kira. Okey, 9, 8, 7, 6, 5. Berhenti dekat 4. Sebab apa? Dia nak berapa langkah? 6 langkah. Sebab apa 6 langkah? Sebab dia bagi dekat Raju 6 langkah. Ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Jawapan dia 4 juga. Okey, sekarang Agil bawa 21 pisang. Dia dan kawan-kawannya makan 16 pisang itu. Berapa baki pisang? Mula-mula dia bawa 21. Kemudian kawan dia makan. Maksudnya dia makin buah pisang tu semakin banyak ke semakin sikit? Semakin sikit. Jadi dia tanya baki. Kalau baki cikgu kata apa tadi? Tolak. Operasi tolak. Okay, jumlah pisang 21. Pisang dimakan 16. Berapa baki? Jadi kamu buat ayat matematik. Ayat lazim. Ini ayat matematik. Dah diberikan. Kamu buat bentuk lazim pula. Tolak 16. Okay, tolak macam ni. 1 nak tolak 6, 1 nak tolak 6 tak cukup kan. Jadi kita minta pinjam. Pinjam dekat sebelah jadi dapat 1 daripada sebelah ni maksudnya 10. 10 tangan 1 jadi 11. Terus tulis 1 di sebelah dia 11. Okay, sekarang 11 tolak 6. Kamu boleh kira secara menurun 11 tolak 6. Okay, tolak 6 langkah. Okay, tadi macam tadi. Ni 11. Kamu langkah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini nombor berapa? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ini pun boleh juga guna kaedah ni. Jadi jawapan dia 5. Ataupun kamu nak buat lidi ataupun buat bola. Cikgu tukar warna supaya kamu nampak. Oops. Okey, buat bola. Okay, contohnya ada 11 biji bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Ni 11 ni. Dibuang berapa tadi? Dibuang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tinggal berapa yang tak dibuang? 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga kira macam tu. Jadi jawapan dia 5. Okey. Ataupun kamu kira menurun. Boleh juga. 11 jangan turunkan lagi. Bila kamu langkah ke bawah baru kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa 6? Sebab kita tolak 6. Okey. Seterusnya, Samir kumpul 13 stem. Okey, Samir kumpul 13 stem. Muaz kumpul 4 stem. Lebih daripada Samir. Okay, sekejap ya.
Okey, dia kumpul 13. Kemudian Muaz ni kumpul 4 lebih daripada Samir. Kira bilangan stem Muaz. Okay, yang ni bilangan stem Samir. Ni ada 13. Tapi dia kata Muaz tu lebih 4. Jadi kena lebih 4 daripada 13. Jadi macam mana nak buat? 13, dah 13, lebihkan 4. Maksudnya kena tambah 4. Kalau lebih tadi cikgu kata apa? Kosa kata tadi, kalau lebih kena tambah. Jadi tambah lagi 4. Jadi jawapannya berapa? 13 sambung lagi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 13, bilang terus. 13, 14, 15, 16, 17. Macam ni jugalah. Dalam kotak ni kan 13. Langkah 4. 1, 2, 3, 4. Dia berhenti dekat 17. Okay, ini soalan 5. Sekarang, kita tengok pula muka surat 102. Lihat jadual. Okay, ini jadual. Ini adalah jadual peserta untuk Hari Guru tahun 2016 bilangan 39. Dia kata lihat jadual. Pada tahun 2017 bilangan peserta 26 lebih daripada tahun 2016. Berapa jumlah peserta pada tahun 2017? Okay, sekarang dia bagi 2016 saja. Kemudian dia tanya 2017 lebih 26. Cikgu kata lebih tadi kena buat apa? Kena tambah. Kalau lebih kena tambah. Jadi 39 ni kamu kena tambah dengan 26. Macam ni lah ayat dia. 39 tambah 26. Okay, cikgu tunjukkan dengan lebih jelas. 39 tambah 26. Okay, 9 tambah 6. 9 biar di situ. Kemudian kamu buat 6 biji bola. Senang. Okay, kira terus. Lepas nombor 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5 di sini, 1 di atas. Sebab dia tak boleh share tempat, cikgu katakan. Jadi 1 ni kena naik atas dan kena kira juga. 3 tambah 1, 4. 4 tambah lagi 2. 4, 5, 6. Jadi jawapannya 6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cikgu pernah tunjuk hari tu, 39 tambah 26. Jadi kamu kena genapkan yang ni supaya dia jadi nilai puluh. Jadi 39 nak jadi nilai puluh, tambah lagi 1. Kan? Jadi 40. Dan sebelah sini 40, sini 25. 25 tambah 1 jadi 26. 40 tambah 25, kamu boleh terus kira. Jadi senang saja boleh congak. 65. Okey. Sekarang kamu buka pula buku aktiviti muka surat 111. Okey, kita baca bersama-sama. Hamidi kumpul 23 stem Malaysia dan 9 stem Singapura. Berapa stem semuanya? Okey, buat ayat matematik. Macam mana buat ayat matematik? Dia kata semuanya. Kalau semuanya kita perlu tambah. Dia nak kira berapa stem. Ambil ayat matematik. Yang pertama 23 stem Malaysia. Tambah sebab semuanya kan. Tambah 9 stem Singapura sama dengan berapa. Tu ayat matematik. Jadi macam mana kita nak kira dah? Kita kena tulis dalam bentuk lazim. 23 tambah 9. Ataupun kalau kamu tak tahu, kamu buat garis ni, kamu tulis sa, kamu tulis 10. Ini lebih mudah untuk kamu ingat. 9 tu nak tulis dekat mana? Nak tulis dekat sa ke nak tulis dekat 10? Okay, 3 tambah 9. Okay, 3 ni kecil. Kita lukis 3 saja. 1, 2, 3. Okay, 9. Sambung. Lepas nombor 9, nombor 10, nombor 11, nombor 12. 2 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 2. Kena kira 1 yang kecil ni walaupun dia kecil, kena kira. 1 tambah 2, 3. Jawapan 32. Okay. Soalan 2 buat sendiri. Kemudian 3. Nisa baca 8 kad cerita. 8. Abangnya baca 10 kad cerita. Kira beza kad cerita mereka. Okey, beza. Kalau beza, cikgu kata tadi dia kena tolak. Beza tu tak sama. Jadi kena tolak. Okey, Nisa. Tulis dulu Nisa. Ada 8. Abang dia ada 10. Kalau tolak, nombor di depan kena lebih besar. Jadi ayat matematik 10 tolak 8. Sama dengan bentuk lazim pun boleh. 10 tolak 8. Okay, kamu boleh juga guna kaedah garis nombor.
Contoh cikgu buat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dia tolak 8. Jadi kamu kena menurun 8. Turun 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia berhenti dekat nombor berapa? Ya, nombor 2. Jadi bezanya ialah 2. Tak salah. Ini cara yang betul. Kalau kamu tulis dengan menggunakan garis nombor seperti yang cikgu tunjukkan. Boleh juga. Ataupun kamu boleh saja angkat jari 10, buang 8 jari, tinggal 2 jari. Itu pun cara yang lain yang boleh kamu gunakan. Okay, sekarang, seterusnya, cikgu tunjuk contoh untuk yang terakhir ni. Ini contoh yang akhir yang cikgu nak tunjuk. Jadual bagi bilangan murid kelas 1 tekun. Murid dengan bilangan. Murid lelaki dia ada 16 orang. Murid perempuan dia ada 21 orang. Dia kata kira jumlah murid. Kalau jumlah kena tambah. Ingat tau, kalau jumlah kena tambah. Jadi 16 tambah 21 sama dengan berapa? Kena isi. Tadi cikgu tak isi jawapan di atas. Contoh mana tadi? Yang ni 10 tolak 8 sama dengan 2. Kena isi. Di situ pun isi juga setelah kamu dapat jawapan. Okey, kembali tadi ke ini. 16 tambah 21 sama dengan berapa tak tahu. Jadi kamu letak kamu letak puluh. Supaya mudah nak asingkan. Dan kamu garis. Gariskan juga. Jadi 1 dengan 6. 6 dekat tambah tulis luar kotak sedikit. Dan tulis 21. Dan gariskan 6 tambah 1. Senang saja lepas nombor 6. Nombor 7. 1. 1 tambah 2. 3. Jawapan 37. Tulis di atas dan tulis di bawah. Jangan lupa ya. Okay, jawapan dia 37. Untuk soalan-soalan berikutnya, cikgu minta kamu jawab sendiri soalan-soalan ini. Dan sekiranya kamu mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan lagi bimbingan, kamu boleh hubungi cikgu secara peribadi menerusi aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Sekian sahaja daripada cikgu. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.